Selamat pagi. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI melalui Agensi Angkasa Malaysia atau MAISA telah membangunkan Pelan Tindakan Dasar Angkasa Negara 2030 atau juga dikenali sebagai Malaysia Space Exploration 2030 atau MSE 2030 bagi memacu pertumbuhan sektor angkasa negara yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi baru dan strategik. Di bawah MSE 2030, MAISA telah melaksanakan kajian ekosistem industri angkasa tempatan bertujuan untuk mengenal pasti ketersediaan dan kemampuan penglibatan industri tempatan dalam aktiviti sektor angkasa negara. Teknologi pembuatan satelit di dalam industri tempatan telah bermula apabila kerajaan melancarkan program pembangunan satelit negara pada tahun 1995. Di bawah program tersebut, Malaysia telah berjaya membangunkan dan melancarkan 2 buah satelit penderiaan jauh bersaiz mikro, iaitu satelit Razak-Sat pada 14 Julai 2009 dan satelit Tiungsat 1 pada 26 Disember tahun 2000. Kedua-dua satelit berkenaan dibangunkan melalui kerjasama teknikal di antara syarikat Astronautic Technology Sdn Bhd dengan Sare Satellite Technology Limited United Kingdom bagi satelit Tiungsat 1 dan Satrec Initiative Company Limited Korea Selatan bagi satelit Razak-Sat. Bagi menghimpunkan pemain industri angkasa tempatan ke arah membangunkan industri angkasa negara, Malaysian Industry Government Group for High Technology atau MIGT telah menubuhkan Malaysian Space Industry Corporation atau MASIC. Sehingga kini sebanyak 10 syarikat teknologi angkasa tempatan telah bergabung membentuk MASIC dengan matlamat mewujudkan ekosistem industri angkasa yang dinamik yang mempromosikan keupayaan angkasa Malaysia di samping menarik pelaburan, bakat dan perkongsian dari seluruh dunia. Selain itu, MAISA dengan kerjasama MIGT juga telah memulakan perbincangan mengenai kerjasama dua hala, Malaysia dan Turkiye dalam teknologi angkasa. Kerjasama ini akan menumpukan aspek perkongsian kepakaran dan pembangunan bakat bagi melahirkan tenaga mahir tempatan dalam teknologi pembuatan satelit. MAISA akan meneruskan kesinambungan program pembangunan satelit penderiaan jauh negara secara kerjasama awam swasta yang akan menjadi pemangkin kemajuan industri satelit tempatan. MOSTI akan mengemukakan hala tuju baru dan penambahbaikan program ini melalui RFP atau Request for Proposal kepada pihak swasta yang dijangka pada suku keempat tahun 2023 dan adalah disasarkan satelit penderiaan jauh negara akan dapat dilancarkan menjelang tahun 2025 atau tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Yang berhormat Tebrau, soalan tambahan. Terima kasih, Dato' Speaker. Satu berita yang cukup baik untuk industri angkasa. Soalan tambahan saya, Dato' Speaker, penglibatan kerajaan dalam industri angkasa dianggarkan akan menyumbang kepada pembangunan ekonomi angkasa dengan nilai 10 bilion menjelang tahun 2030 di samping pertumbuhan 500 syarikat pemula teknologi berkaitan angkasa dan seterusnya bakal mewujudkan 5,000 peluang pekerjaan. Saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kerajaan sehingga kini apakah status semasa MOU serta Letter of Intent yang telah dipersetujui dan ditandatangan semasa Langkawi International Space Forum di 5/2023 yang pada pandangan saya mendapat sambutan yang cukup baik. Dan adakah kementerian berhasrat untuk meneruskan program anjuran ISF ini sebagai satu acara tahunan bagi memastikan industri angkasa negara kita akan terus terpecu. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang berhormat Tebrau. Nampaknya YB Tebrau sentiasa ikut perkembangan yang terkini berkaitan dengan industri angkasa negara kita. Memang betul pada tahun ini buat
Pertama kali ni negara kita telah menganjurkan satu program yang dinamakan Langkawi International Space Forum. Pertama kali dalam sejarah negara kita, di mana kehadiran bagi keseluruhan aktiviti ini telah melebihi 5,000 peserta daripada dalam dan luar negara, melibatkan agensi kerajaan, industri dan juga akademia. Sebanyak 4 MOU telah dimeterai dan 3 pertukaran surat niat dengan 3 syarikat tempatan telah berjaya dilaksanakan, dan projek-projek tersebut telah dan sedang digerakkan oleh setiap pasukan projek mengikut carta perbatuan yang ditetapkan dan dipantau oleh sebuah jawatan kuasa di bawah MAISA, iaitu Jawatan Kuasa Khas Kerjasama Strategik dan Jaringan Antarabangsa. Sekiranya semua potensi itu dapat direalisasikan, kita menganggarkan bahawa sumbangan ini kepada ekonomi boleh dianggarkan sebanyak 44 juta ringgit. Hanya daripada 4 MOU dan juga 3 surat niat yang ditandatangani pada tahun ini. Jadi melihat kepada impak positif daripada penganjuran Langkawi International Space Forum ini, mesti melalui MAISA, kita sedang mencadangkan supaya penganjuran forum ini akan diadakan setiap tahun mulai daripada sekarang, dengan cadangan bahawa ia akan mengikut negeri yang membawa tema khusus. Berarti bahawa pada tahun ini kita telah mengadakannya di Langkawi, dan kita harap pada tahun-tahun yang akan datang kita boleh menjelajah kepada negeri-negeri di seluruh negara. Sekian dan terima kasih. Yang Berhormat, silakan. Terima kasih Tuan Dipertua. Kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, Yang Berhormat Sungai Besar. saya ingin mendapatkan penjelasan daripada pihak kementerian sejauh mana penglibatan sektor development finance dengan izin dan syarikat modal troka seperti MAV CAP, MDB, MTDC, Bank Pembangunan, MARA dan startup ekosistem yang berkenaan sebagai katalis terhadap penubuhan ekosistem angkasa serantau sebagaimana dan mungkin berkait rapat juga dengan NIMP 2030. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Bertuan. Saya amat kagum dengan keprihatinan ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Rakyat tentang perkembangan industri angkasa negara kita. Rupanya soalan-soalan yang ditanyakan ini hebat-hebat dan agak berat dan terperinci juga. Seperti mana mungkin YB sudah sedia maklum, industri aero angkasa ini merupakan industri yang melibatkan kos yang sangat-sangat tinggi. Jadi bagi negara kita untuk membantu membangunkan industri ini, kita perlu sesuatu plan yang boleh membantu khususnya kepada syarikat-syarikat tempatan kita untuk menerajui industri ini. Jadi di dalam National Industry Master Plan atau NIMP 2030, sebenarnya di dalam sana kita ada satu plan tindakan untuk membangunkan high value added product dengan izin. Dan di dalam itu kita ada satu section yang khusus untuk membangunkan industri aero angkasa. Jadi di dalam sana dia ada satu keperluan untuk kita mendapat development finance, iaitu proof of concept. Dan proof of concept ini dia memerlukan supaya produk itu dia sudah dilancarkan, berarti roket itu dia sudah naik ke angkasa. Jadi kita boleh bayangkanlah berapa banyak ataupun tinggi kos yang diperlukan untuk kita hanya hantar sebuah roket kepada angkasa untuk kita membuktikan proof of concept itu. Maka dengan itu kita sedang bekerjasama dengan kementerian seperti MITI, dan di dalam sana kita telah melaksanakan satu kajian ekosistem industri angkasa tempatan, di mana kita telah mengenal pasti beberapa buah syarikat yang terlibat dalam pembuatan komponen angkasa berkaitan satelit. Jadi mungkin kita boleh mula dengan komponen dulu, dan kita akan melibatkan syarikat-syarikat dan juga agensi kerajaan mengikut kepada NIMP ini dalam usaha kita untuk memacu industri angkasa kita ke peringkat yang lebih tinggi. Sekian dan terima kasih.